Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Okay. khabar? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Apa khabar semua? Kita ada ramai dah ni. Fazu, ada siapa, Hakim, Daniel. Nama tak ingat. Lupa bukan host. Okay. Takkan Hai Cik ramai Hanis. Cik Hanis kan? ya? Cik Hanis kan? Ya saya. Hai, apa khabar? Baik, saya rasa kita nak mulakan terus ke atau nak tunggu sekejap lagi ke macam mana? Boleh tunggu dalam 10 orang ke? Ha ah. Kita kena Baik. shout out sekali lagi. Baik. So, Hanis, apa agak-agaknya topik yang kita nak bincangkan pada hari ini? Yang Hanis nak saya explain ataupun terangkan pada hari ini. Okey, teaser sikit lah untuk sesiapa yang akan join sepanjang ni sekejap lagi. Kita akan mungkin bertanya atau bersembang santai lah pada pandangan saya berkaitan hal-hal asas dalam pengurusan kewangan. Sebab kita tahu bila kita bersembang pasal kewangan ni, dia akan jadi satu isu ataupun satu perbahasan yang sangat panjang. Masing-masing ada cara nak uruskan masing-masing. Mungkin orang kata Tuan Azra'i sendiri ada cara yang orang kata sistematik yang lebih baik tentang cara-cara pengurusan kewangan yang orang kata anak-anak muda sekarang supaya boleh orang kata uruskan diri sendiri dan kewangan sendiri dalam waktu PKP ni kan. Boleh. So kita cerita tentang basic ataupun asas lah. Tajuk kita adalah asas minda kewangan betul. So insyaAllah saya rasa hari ini saya kena share lebih kepada bagaimana kita nak set mindset kita. Kita nak set mind kita supaya fokus kita lebih kepada kewangan dan bagaimana untuk kita meletakkan prioriti dalam pengurusan kewangan kita. Jadi sebab bila kita cakap pasal musim PKP ni, hampir semua orang lah pun affected by apa yang sedang berlaku sekarang ni kan. Betul. Nak kena menguruskan kewangan ni bukan semua orang ada ilmunya. Itulah dia. Kita hari ni membawakan khas kepada followers Tim Selangor, Tuan Azra'i kita. Yeay! InsyaAllah. Terima kasih atas jemputan dari pihak tim Selangor Official. Okay. So saya rasa kita boleh mula kot dah 5 minit dah ni. Okay, baik. Okay. So hari ni, silakan sebagai host. Apa dia? Silakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua yang sedang menonton. Hari ini Tim Selangor nak nak go live lah berkaitan dengan asas minda kewangan. Kita akan cerita secara general dan secara orang kata tidaklah begitu mendalam, tetapi mencukupi untuk orang-orang yang baru nak memulakan dalam pengurusan kewangan dan sebagainya. Tanpa kita berlengah lagi, kita serahkan pentas hari ini kepada Tuan Azra'i kita. Terima kasih. Okey, boleh. Okey, terima kasih Cik Anis. Dan terima kasih juga tim Selangor Official kerana telah menganjurkan IG live session untuk hari ini, dan harapnya kepada semua viewers kita yang menonton pada hari ini dapatlah sedikit sebanyak saya berkongsi tentang tentang bagaimana kita nak ada basic mindset ataupun asas minda tentang kewangan, khususnya tentang pengurusan kewangan, dan bagaimana untuk kita memulakan. Kita ada mindset pertama dulu, dan bagaimana untuk kita nak mula menyimpan, membelanjakan duit, dan akhirnya kita akan pergi ke pelaburan di hujung nanti. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Untuk yang tidak mengenali saya lagi, nama saya Azra'i Muhammad. So, tahun ni umur 30 tahun. Dan saya adalah penulis kepada buku saya yang pertama, iaitu buku 6 angka menjelang 25. So, kalau tengok dekat IG Live, dia mungkin terbalik. So, saya terbalik kan. So, ini adalah buku pertama saya, 6 angka menjelang 25. So, apa dia 6 angka menjelang 25 ni? 6 angka menjelang 25 ni adalah perjalanan ataupun financial travelog kewangan saya. Bagaimana saya berkongsi perjalanan saya untuk menyimpan RM100,000 pada usia 25 tahun. Pada awalnya saya tulis tu sekadar untuk berkongsi dengan kawan-kawan lah. Sebenarnya awal-awal buku tu siap, saya target 20 orang je baca. Tapi alhamdulillah pada hari ini selepas 5 tahun buku dah terjual hampir 8,000 naskah, dan saya sedang aim untuk mencapai 10,000 naskah saya yang pertama. Dan dari situ baru saya nampak ada satu
yang kita punya topik tadi, mindset. Ada satu mindset yang tak semena-mena ramai anak muda menggunakan tajuk tu sebagai goal diorang. Menggunakan tajuk tu sebagai financial target diorang, iaitu untuk mereka pula mencapai 6 angka mereka pada usia sekian-sekian. Sebab kita nak cakap tentang kewangan, kita kena akui pertama, semua orang ada background yang berbeza. Semua orang ada resources yang berbeza dan semua orang ada, orang kata, perjalanan hidup mereka yang berbeza. So, bagaimana saya belajar menyimpan duit sejak 20 tahun yang lepas pada usia 7 tahun, 7-8 tahun tu dah saya dah belajar simpan duit. So awak tak boleh nak compare bagaimana awak menyimpan duit mungkin baru start simpan masa universiti. Sebab mungkin awak dah 10 tahun terlewat. Tapi tidak bermakna kita tak boleh start langsung. So that's why the first mindset is to actually start. Dalam investment ada satu pepatah yang disebut, the best time to invest is 20 years ago. Masa terbaik untuk kita melabur adalah 20 tahun yang lepas. So kita dah tak boleh patah balik ke 20 tahun yang lepas. That the second best time to invest is now. So untuk kita mula apa-apa pun pekerjaan yang baik, kita kenalah bermula sekarang. Orang kata biar lambat asal selamat. Bahasa Inggeris kata better late than never. Asalkan kita start, itu yang paling penting. So jangan compare macam, oh dia anak orang kaya, dia anak sekian-sekian, gaji dia besar. Kita jangan tengok orang lain tapi kita tengok diri kita, apa yang kita buat. So tadi kena set mindset kita untuk first start. Dan how do we start? Saya sangat-sangat nak tekankan, perjalanan kewangan adalah satu marathon. Dia adalah satu perjalanan yang sangat panjang. Saya pada usia 30 tahun, saya punya perjalanan dah 10-15 tahun dah. Dah 15 tahun dah saya cuba untuk, saya dah buat perjalanan menyimpan duit dan sebagainya. So, sepanjang 15 ke 20 tahun ni adalah waktunya saya menyimpan. Dari menyimpan tu saya spend duit dan akhirnya saya melabur. So, perjalanan yang panjang ni yang mendatangkan hasil, membuahkan hasil. Sebab itu, bila orang nak beli buku, sebagai contoh, usia 23 dan dia beli buku dan tanya saya, bang, boleh tak saya dapat 6 angka pada usia 25 tahun, 2 tahun dari sekarang? So, saya akan tanya dia, berapa dah awak simpan sekarang? Kalau awak dah simpan 90,000, logik lah nak mencapai 100,000 dalam masa 2 tahun lagi. Tapi kalau baru nak bermula, jangan letakkan satu target ataupun satu goal yang tidak realistik. So that's why target adalah tentang diri kita dulu. Kita ni bukan nak berlumba dengan sesiapa, tapi kita nak menambah baik diri kita. So that's why we have to have this kind of mindset in ourselves, so that we know, kita tahu yang this is a long progress. Perjalanan ataupun progress ni lah yang membuatkan kita akan ada penambahbaikan dalam kita punya kehidupan. Okay. So pertama tadi kita cakap tentang kena ada mindset, and then saya nak cakap tentang disiplin, sebab progress yang panjang tu memerlukan disiplin yang sangat tinggi. So untuk berdisiplin ni, saya punya formula untuk pengurusan kewangan tiga saja, simple. Save, spend, invest. Save, spend, invest. So pertama, bila kita kecil dulu, kadang-kadang ada parents yang ajar dapat RM10 simpan. Dapat RM10 simpan dalam tabung. Dapat RM1 simpan. Kenapa dia mengajar kita untuk simpan? Sebab ini saya panggil sebagai, bila saya dah besar, bila saya dah berusia sikit, umur 29-30, bila saya mula buat buku yang kedua tahun lepas. Buku yang keempat. Buku keempat lah. So bila saya tengah menulis tu, saya perasan financial freedom ataupun kebebasan kewangan bukan bermaksud kita ada duit yang unlimited. Sebab tidak, kita boleh kata lah macam untuk cita-cita mendapat unlimited income ni tak mustahil, tapi secara realistiknya tak semua orang boleh dapat. Selagi kita makan gaji, mungkin kita tak akan dapat income yang unlimited lah. Tapi ada satu lagi definition of financial freedom ataupun ialah pengertian kebebasan kewangan, iaitu kita ni hidup boleh bebas dari belenggu kewangan. Apa yang dimaksudkan ayat itu adalah bila kita dapat RM100, kita boleh hidup dengan RM50. Kita tak perlu bergantung sepenuhnya dengan RM100 untuk kita hidup. Bagaimana kita nak buat benda tu adalah melalui disiplin tadi. So that's why bila kita dapat duit dari kecil ke sampai besar, dapat duit terus asingkan siap-siap. Asingkan 10%, asingkan 20%. Saya start kerja, saya asingkan 50 to 60%, 50 ke 60% gaji saya untuk saya simpan. Sebab saya boleh hidup
tidak perlu bergantung 100% dengan duit yang kita ada. Maksudnya kalau awak dapat gaji 100%, awak tak perlu bergantung 100% dengan duit tu. Awak boleh asingkan. So pengasingan ni adalah langkah pertama untuk kita mencapai financial freedom. Freedom ataupun kebebasan, independence, bermaksud kita bebas. Kita tidak dibelenggu oleh apa nama? Kebergantungan kepada kewangan tadi. So bagaimana untuk kita bebas? Sama juga macam kemerdekaan yang negara kita capai ataupun kemerdekaan yang definisi general ya. Untuk kita bebas, kita perlukan pengorbanan. Sebab itu, untuk kita mencapai savings tadi ataupun simpanan, kita memang perlu berkorban. Kita kena berkorban, kita kena sedar yang dengan RM100 kita ada, kita perlu berkorban, asingkan RM10 dan buat simpanan. Dengan RM90 itulah kita kena survive. By hook or by crook, nak ke tak nak, terpaksalah cari jalan untuk kita survive dengan RM90 yang kita tinggal tadi. Okay. So sebab itu saya cakap 3 formula. Untuk hari ini maybe saya share 3 formula saja dulu. Save, spend and invest. Masalah yang sering berlaku dalam masyarakat kita adalah bila kita mula bekerja. Biasanya zaman you mungkin simpan tak simpan lagi kan. Ada yang tak invest lagi. Kebanyakannya duit yang kita dapat kita akan spend. So bila kita start kerja, problem yang berlaku adalah kita dapat duit dan kita terus invest. Tadi saya cakap save, spend, invest. Ada yang bila dah start kerja, dia dapat duit, dia terus invest. Invest, spend. Save tak ada. So, apa yang berlaku, masalah yang terlalu acap kali berlaku adalah bila kita invest dulu dan kita spend duit kita, pada hujung bulan, kita tak akan cukup duit. Dan itu akan menyebabkan kita ambil balik duit kita invest tadi. So, bila jadi macam tu, kita tak ada disiplin menyimpan sebenarnya. Kita cuma invest untuk kita aim nak dapat duit yang banyak. Sedangkan kita belum ada disiplin menyimpan dan membelanjakan duit tu tak ada lagi. Kita terus nak lompat ke arah melabur duit. Sebab itu saya tidak akan mula dengan pelaburan kalau bercakap tentang asas kewangan. Terutama asas minda kewangan. Kita memang kena cakap tentang savings dahulu. Macam saya sendiri, masa saya kecil umur berapa? 7-8 tahun. Saya memang simpan setiap hari kalau dapat 10 sen saya akan simpan dalam tabung. Simpan. Kalau dulu ada tabung haji punya tabung tu, simpan dalam tu 10 sen. Kalau dah berat, so saya akan serahkan kepada parents dan parents akan simpanlah dekat tabung haji ataupun tabung haji masa tu. So proses simpanan kita buat. Proses spending masa tu ialah kita dapat duit pergi sekolah dan membelanja tu kita akan buat lah. Tapi proses pelaburan kita tak buat sendiri. Kita akan serahkan kepada orang yang lebih pakar lah, iaitu mak ayah saya. So pada usia 20 tahun barulah saya mula belajar untuk melabur. So dah berapa dekat situ? Dekat 10 tahun lah saya belajar untuk simpan dan belanja, barulah saya pergi ke pelaburan. So that's why we have to start with saving first and then kita pergi kepada spending dan akhir sekali barulah kita pergi kepada pelaburan. Okay. So sekarang saya nak share tentang bagaimana untuk kita mula menyimpan. Sebab saya cakap tentang simpan, tapi macam mana nak start? Untuk apa-apa perjalanan hidup sekalipun, semua perjalanan bermula ataupun start dengan langkah yang pertama. Dan langkah pertama tak ada orang langkah besar dan langkah laju. Semua mula dengan small step. So saya sendiri start 20 tahun lepas simpan 10 sen saja. Simpan 10 sen. Dah rasa jemu, kita upgrade sikit. Simpan 20 sen, simpan 50 sen, simpan RM1. So dari situ bila saya naik sekolah menengah, saya mula simpan RM1, saya mula simpan RM5, saya mula simpan RM10. Masuk diploma, saya mula simpan RM10, simpan RM50, simpan RM100. Bila dah masuk degree, upgrade sikit lah RM50, RM100, maybe RM200. Dan by the time saya dah masuk kerja, RM100 tadi, boleh simpan RM500 dan boleh simpan RM1000. So akhirnya setiap bulan saya mampu menyimpan RM1,500. Sebab disiplin tadi dah dipupuk dari saya usia 7 ke 8 tahun. So untuk yang belum ada asas dalam penyimpanan ataupun yang belum betul-betul start, jangan risau. Takkanlah kau nak patah balik ke usia 7 tahun, dah tak boleh. So apa yang kita kena buat? Start sekarang. Kenapa kena start sekarang? Sebab satu, kalau awak simpan RM1 sehari, saya akan start dengan simpan RM1 je sehari tu. Formula yang terbaik untuk simpanan adalah 30%. Siapa yang dah start kerja, cuba untuk menyimpan 30% dari pendapatan kita. Simpanan 30% bermaksud 10% adalah untuk savings. Savings ni boleh pergi ke pelaburan nanti. 10% untuk financial protection. So financial protection usually akan pergi untuk emergency savings lah. Macam emergency fund. Macam takaful, medical card, hibah dan sebagainya.
Dan 10% yang terakhir adalah untuk pergi ke retirement. So retirement ni bolehlah buat untuk beli emas ke ataupun nak aim for PRS dan sebagainya. So sekarang ni kita cakap tentang tadi best formula 30%. Siapa yang tak boleh start dengan 30% boleh start dengan 10% dahulu untuk savings. Tapi ini untuk paling basic, siapa yang tak boleh start langsung dengan 10% ataupun start dengan RM100 sebulan pun, start dengan RM1 sehari saja untuk kita simpan. Kenapa saya cakap RM1 sehari dan bukannya RM30 sebulan? Sedangkan amount dia sama. Sebab disiplin bermula dengan setiap hari. Kita tak boleh cakap tentang kalau orang yang diet ataupun orang yang workout kan. Kita boleh cakap macam sebulan kau lari 50 kilo. Sekali je tak boleh. Kita kena lari setiap hari supaya kita dapat disiplin dan juga momentum tu. So kenapa kita simpan RM1 sehari? Of course setiap bulan kita akan dapat simpan RM30. Tapi bila kita cakap tentang simpanan RM1 sehari, beban dia tak terasa banyak sangat. RM30 ni mungkin terasa lagi beban dia. Tapi RM1 sehari tu kalau tak boleh juga, saya dah tak tahu nak cakap macam mana lah. Sebab RM1 ni boleh dapat dari sekeping mula canai ataupun secawan sirap. So korbankanlah, kita cakap tentang pengorbanan tadi. Berkorbanlah air sirap setiap hari, tak payah minum. Simpanlah RM1 sehari dulu. Kenapa kita cakap tentang RM1 sehari? Sebab mengikut statistik dari Bank Negara dan juga apa satu lagi KWSP, 71% rakyat Malaysia yang bekerja tidak ada RM1,000 pun sebagai simpanan mereka. Bayangkan, 1,000 pun tak ada, 4 angka pun tak ada, RM1,000 pun tak ada, 71%. 71% bermaksud 2 dari 3 orang rakyat Malaysia tak ada RM1,000. So macam mana kita nak capai ni dan kita pun boleh menurunkan statistik yang membimbangkan negara ni adalah bila kita simpan RM1 sehari, selama 1,000 hari, kita akan dapat simpan RM1,000. So 1,000 hari bersamaan dengan 3 tahun. 3 tahun, betul lah genap. 3 tahun, genap-genap lah lebih kurang. Dapat RM1,064 macam tu. So dengan RM1 sehari ni, kalau awak hari ni darjah 1, kalau awak darjah 1 dan awak tengok IG live ni, sebab hari ni hari Ahad kan, tak sekolah kan. So awak tengok IG live ni, kalau hari ni awak darjah 1, pada time awak darjah 4 nanti, awak akan dapat RM1,000 awak yang pertama. Darjah 1 pun boleh buat 4 angka. Tak payah tunggu time kerja pun. So kalau awak form 1, pada time awak form 4 dah boleh dapat RM1,000 yang pertama. Kalau awak diploma baru masuk, pada time awak graduate, awak boleh dapat RM1,000 awak yang pertama. Dan kalau awak degree, pada time awak masuk kerja nanti, awak boleh dapat RM1,000 yang pertama. So kalau dari darjah 1 sampai degree pun boleh buat, takkanlah orang yang boleh yang dah bekerja, yang dah ada income, tak boleh nak buat RM1 sehari. Sebab 3 tahun awak bekerja, awak sepatutnya dah ada sekurang-kurangnya RM1,000 awak yang pertama. So kalau ini tak boleh nak dibuat, susah untuk kita cakap tentang bagaimana kita nak spend duit, bagaimana kita nak invest. Sebab ini adalah sekecil-kecil disiplin. Sekecil-kecil usaha je yang saya cuba kongsikan pada hari ini. Okay, tu RM1 sehari. So RM1 sehari, siapa yang rasa macam alah sikit sangat lah, kau nak upgrade lagi boleh. RM1 sehari bersamaan dengan RM30 sebulan. So kalau awak rasa benda tu sikit, awak doublekan. Simpan RM2 sehari bersamaan dengan RM50 sebulan. 60-50 macam tu lah. Dan RM3 sehari bersamaan dengan RM100 sebulan. So start dengan orang kata stage ni lah. Kalau awak rasa macam RM1 sehari tu terlalu sikit, dan upgrade. Dapat RM100 sebulan, dah selesai RM100 sebulan, upgrade jadi RM200, RM500, RM1,000 dan ke atas. Okay, itu adalah tentang simpanan. So untuk viewers yang ada soalan, boleh terus komen so that nanti kita akan baca lah dan cuba jawab soalan. So itulah tentang simpanan saja. Sekarang lepas kita dah menyimpan, mungkin ada yang tanya nak simpan ni simpan kat mana? Simpan dulu kat bank. Sebab kejap lagi saya akan cerita sedikit duit ni kita nak simpan dekat mana. Tapi as of now, simpan dahulu dekat bank. Bila kita dah simpan dekat bank, dah hasil siap-siap, so baki duit kita yang ada tinggal sekarang, itulah yang kita gunakan untuk perbelanjaan. So untuk membelanjakan duit kita, formula dia sangat senang. Dahulukan mana yang dahulu. Prioritize your priority. Yang mana kita perlu dahulukan, kita dahulukan lah. Contohnya kalau yang bekerja, kena bayar sewa rumah, kena bayar loan PTPTN, bayar komitmen dan sebagainya. Komitmen kereta tak termasuk dalam ni. Siapa yang belum buat loan kereta, komitmen kereta tak termasuk dalam keperluan lagi. So itu mungkin perbincangan yang lebih besar lah tentang apa yang perlu, apa yang tak perlu. Tapi secara basic, keperluan lah, the necessity. Dan kita sebolehnya jangan dahulukan kemahuan kita.
So sekejap lagi saya akan share juga tentang 5% punya formula. Ada banyak sikit nombor lah petang-petang Ahad ni. So harap ni korang semua tulis. Sebab saya pun tulis kat sini tau. Saya sendiri cakap, saya pun tulis. Okay. So tentang perbelanjaan tadi, apa yang kita boleh buat. Okay, untuk yang mungkin baru start kerja dan masih tercari-cari. Cara dia adalah kita boleh ambil yang 60% lah dari gaji kita. 60% dari gaji kita untuk kita buat perbelanjaan. Kenapa 60%? Sebab 30% tadi saya dah cakap tentang simpan tu. 30% dah buat untuk savings. So 60% sahaja untuk kita berbelanja. Ada balance 10% lagi. 10% ni nak pergi ke mana? Okay. 10% yang balance ni sebab dia sikit, so saya kongsi yang 10% ni dulu. 10% ni bahagi dua. 5% dan 5%. 5% pertama bayar untuk zakat dan juga donation. Zakat kita 2.5% and then donation another 2.5 lah. Sebab apa kita cakap tentang zakat dan donation? Sebab saya cakap tadi, ini adalah kebebasan kewangan. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Dalam harta kita ada juga hak orang lain. So kita kena dahulukan benda ni juga. Sebab tu saya cakap jangan bergantung kepada 100% pendapatan. Sebab pendapatan 100% yang kita dapat ni bukan kita punya. Ada bahagian-bahagian orang lain dalam pendapatan kita ni yang kita kena dahulukan. Sebab itu kena belajar untuk mengasingkan diri kita, membebaskan diri kita dari belenggu kewangan 100% ni tadi. So ambil 10%, 5% untuk zakat. Maksudnya dari 5% ni 2.5 adalah untuk zakat dan 2.5 lagi untuk donation. Donation, okay, siapa yang rasa macam saya harap ramailah yang dah membiasakan diri mereka dengan orang kata menderma lah. Tapi cara paling senang saya belajar untuk mula menderma, saya ni dulu macam berkira lah sikit awal-awal dulu kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah dah lepas fasa tu. Cara untuk kita start small in donation ataupun menderma dengan kecil adalah bila kita bayar something, tapi kalau kat fast food yang kaya-kaya tu tak payahlah. Buat dekat macam kedai-kedai runcit ke, kedai-kedai kopi, kedai-kedai roti canai. Kalau benda tu contohnya RM1.80, awak bayar RM2, 20 tu bagilah ke acik tu. Sebab 20 tu bila masuk poket kita, mungkin dia terselip celah-celah rantai je nanti. Dia akan hilang entah ke mana-mana, masuk bawah cadar, bawah kapet dan sebagainya 20 ni. Tapi untuk makcik tu 20 ni, dia boleh memudahkan urusan dia. Pertama, dia tak payah cari baki. Sebab kadang-kadang orang peniaga ni nak cari baki tu susah. Dan kedua, mungkin 20 tu boleh membantu dia untuk continue balik lah dia punya business. So this is how we help others. So pertama, kalau ada baki tadi, dapat RM1.80 ke, bolehlah bagi RM20 tu. So bila awak punya income dah makin tinggi, tadi saya cakap RM20 je kan. So lepas ni kalau benda tu RM4, awak bayar RM5 sekeping. RM1 tu pun awak dah boleh bagikan baki tu sebagai keep the change lah orang kata. So makin lama benda tu makin naik lah. So hopefully boleh start dengan yang RM20 punya baki tadi. And then untuk zakat, cara dia sebab memandangkan saya adalah orang yang bekerja, income tidak tetap setiap bulan. Maksudnya pendapatan dari bisnes kan kita ada ups and downs. So cara dia setiap kali saya dapat pendapatan, saya asing siap-siap 2.5% untuk zakat. So katakanlah minggu tu jual buku and then ada income kan. Terus asingkan 2.5 untuk bayar zakat and then yang lain barulah saya guna untuk belanja. So the mindset is dapat je duit, asing siap-siap. Jangan kau dapat RM100, RM100 ni aku nak beli apa? Sentiasa ingat RM100 tu bukan semua kita punya. Ada hak dan milik orang lain. Dan kalau kita makan hak orang, ada berdosa dah. Sebab itu kena belajar 10% asing siap-siap terus. So itu adalah 10% tadi kan. 5% untuk 5% untuk donation dan zakat. So 2.5 zakat, 2.5 donation. So another 5%, kan tadi 10%, so 5% untuk zakat dan donation. 5% lagi, ini saya namakan ataupun dalam kompas kewangan kita panggil sebagai allocation ataupun peruntukan untuk duit bocor. 5% dari pendapatan kita setiap bulan. Duit bocor bermaksud 5% ni kau nak buat apa pun buat lah. Tak payah fikir pun. 5% ni macam 5% ni awak tak payah fikir nak buat apa. Kalau awak nak baling ke gaung pun baling lah. Tak kisah. Ikutlah nak buat apa. Tapi tak payahlah baling ke gaung. Rugi pula kan. So kalau nak pergi makan mewah-mewah ke, nak pergi beli kasut ke apa ke, ikutlah. Kalau cukup lah kan. Kalau tak cukup, simpanlah 5% tu beberapa bulan so boleh dapat lah. So the idea is 5% ni adalah untuk kita mengekalkan kehidupan lah. Kalau kita hidup ni menyimpan je, unfair juga. Tak balance lah hidup kan.
Tapi kalau hidup kita ni belanja je tak ada simpanan pun tak fair juga. Tak balance juga. So that's why we have to keep the balance in our life. So kena ada sedikit allocation untuk kita berbelanja tanpa berfikir. 60% ni kena belanja dengan fikir. Yang 5% ni boleh berbelanja tanpa berfikir. So ini juga untuk kita mengekalkan kita punya sanity. Ataupun kita nak keep mental health kita. Okay lah, saya kata macam kau dah belanja je. Tak payah dengar cakap saya nak belanja untuk apa pun tak apa. Yang penting 5% ni bolehlah belanja untuk apa pun nak buat. So, dah habis cash 10%, sekarang kita balik kepada 60% dengan kita punya perbelanjaan. Tapi terlebih dahulu, kita nak tengok ada soalan tak? Oh, bagus lah semua tak ada soalan. Semua faham Bagus. Ada soalan lagi setakat ni semua. Tak ada soalan lagi Okay. So, tak ada soalan tak apa. Okay, sekarang ni dengan 60% yang ada. Okay, so 60% ni tricky sikit lah. Sebab usually kalau saya jumpa klien dan buat one-to-one punya consultation, kita boleh tengok lah 60% boleh pergi ke mana. Tapi secara generalnya saya tak boleh kata 60% ni 10% pergi sini, 10% ke sana sebab perbelanjaan hidup kita dah berbeza-beza setiap orang. So the idea is 60% ni belanjakan kepada mana yang dahulu. Saya kata dia dahulukan mana yang dahulu. So kalau ikut keperluan yang mana dahulu adalah biasanya accommodation ataupun tempat tinggal. Ikut basic necessity manusia lah, tempat tinggal tadi. Pakaian tu pun jangan, pakaian walaupun dia keperluan, tapi kau janganlah macam aku perlu pakai baju RM1,000 hari ni. Itu bukan satu keperluan, itu jadi satu kemewahan. Sewa rumah, loan PTPTN, loan pinjaman pelajaran yang ada, phone punya bill dan sebagainya. Lepas tu, sekejap, buka apa yang klien punya, lupa. Petrol, kalau ada yang pakai kereta apa semua tu bolehlah dahulukan untuk petrol. Dan siapa yang belum pakai kereta, kalau boleh naik public transport dahulu. Sebab apa? Sebenarnya siapa yang belum ada komitmen yang besar, awak ada peluang 3 tahun yang pertama bekerja untuk awak struggle, untuk awak suffer so that you can save as much as you can. Kalau kita ingat tentang satu sirah dari kisah Nabi Yusuf AS, baginda ada menafsirkan tentang mimpi yang berkenaan dengan 7 tangkai kering memakan 7 tangkai yang berisi, 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. So apa maksud dia adalah bila 7 tahun negara Mesir masa tu subur, Nabi Yusuf pesan sebagai bendahara kerajaan, baginda memesan untuk simpan semua pendapatan yang dapat oleh negara kecuali sedikit untuk mereka belanjakan. Maksudnya dia simpan semua, sikit je dia belanja. Sebab apa? Bila kemarau datang, yang dia dah simpan ni dah yang digunakan untuk survive for the next 7 years. Dia tak cakap macam belanja, simpan sedikit. Kata simpan semua, belanja sedikit saja. Sebab apa? Kita masa tengah mewah ni, masa tengah ada gaji, contohnya sebelum COVID dulu kan, semua orang tengah ada gaji, semua orang tengah ada pendapatan yang okey. Time tu lah sebenarnya kita kena struggle. Kita kena suffer so that by the time kemarau datang ataupun bila contohnya macam wabak yang datang, masa tu kita tak perlu terlalu struggle sebab kita dah ada simpanan. So apa yang saya sendiri buat, 3 tahun pertama saya bekerja, saya katakan tadi, saya simpan 50 ke 60% gaji saya setiap bulan. Saya simpan, memang masa tu hidup, orang kata walaupun gaji ada tapi hidup macam kais pagi makan pagi. Sebab apa? Saya nak simpan dulu banyak-banyak. So lepas 3 tahun pertama saya dah struggle and suffer tu, barulah saya ada macam kehidupan yang lebih selesa sedikit. Sebab dalam kehidupan kita, kita kena akui memang akan ada momen-momen kita akan struggle dan juga suffer. So saya memilih untuk suffer 3 tahun yang pertama bekerja sebab masa tu belum ada komitmen, masa tu belum berkeluarga, belum ada anak dan sebagainya. So time tu kalau kita suffer seorang-seorang. Kita struggle seorang-seorang. So kita boleh adapt diri kita untuk belajar tentang penderitaan tu lebih senang lah sebab kita tak melibatkan orang lain. Tanggungjawab tu belum ada. Sebab kalau awak tak pilih waktu tu, one day awak rasa akan ada juga. Sebab manusia hidup dia memang ada ups and downs, ada atas dan bawah kan. So kalau awak tak pilih time tu, takut nanti bila suffering days tu datang masa kita dah ada family, dah ada loan rumah, dah ada loan kereta dan sebagainya. Time tu lagi sakit dan terduduk kalau kita kena musibah dan sebagainya. So sebab itu, pilih untuk simpan dahulu 3 tahun yang pertama tadi. Okay, so back to perbelanjaan 60% tadi. So dahulu kan macam saya cakap tadi sewa rumah ataupun duit accommodation kita dan bayar untuk petrol, maksudnya transportation kita pergi kerja. Tapi yang belum beli kereta,
maybe bolehlah kot kita share tentang bagaimana nak buat pembelian kereta, sebab pembelian kereta ni satu topik yang panjang. Buku baru saya tulis 2 bab tentang macam mana nak beli kereta je. Memang dia panjang. Lepas tu petrol tadi, transportation, and then kalau boleh bagilah kat parents sikit, sebab this is how we menyumbang balik kepada mereka. Macam saya sendiri, saya deal dengan parents saya, instead of saya bagi duit, saya belanja diorang makan setiap bulan. Sebab parents saya bekerja lagi, so mungkin dari segi duit tu diorang tak perlukan as of that particular moment. Tapi kita nak menyumbang juga, so saya bawa diorang makan lah every month, pergi makan mewah ke apa ke. And then siapa yang ada loan pendidikan tadi, bayar loan pendidikan. Siapa yang dah buat loan kereta tak apa, just bayar loan kereta dan sebagainya. So dahulukan 60% ni untuk kita bayar komitmen kita. Ada juga kalau dalam accounting kita panggil sebagai fixed expenses, maksudnya perbelanjaan tu memang tiap-tiap bulan sama je. Tapi nak bercakap tentang perbelanjaan 60% ni, ada satu yang saya kecualikan dari perbelanjaan 60% ni, iaitu duit makan kita setiap bulan. Duit makan saya memang letak ke dalam variable expenses kita. Letak dalam perbelanjaan yang boleh diubah suai. So biasanya apa yang saya buat, 60% tadi bayar semua komitmen yang ada, baki yang tinggal barulah digunakan untuk makan. Kenapa? Sebab manusia adalah makhluk ataupun creature yang sangat kreatif. Kalau kita ada RM1,000 untuk kita belanja untuk makan setiap bulan, kita boleh belanjakan RM1,000 untuk kita makan. Kalau kita ada RM10,000 setiap bulan untuk kita makan, kita boleh belanja dengan RM10,000 untuk makan. Kalau kita ada 100 setiap bulan untuk makan pun tak tahu macam mana kita boleh hidup dengan RM100 sebulan untuk kita makan. So sebab itu makan adalah satu expenses yang senang untuk kita ubah suai. So alang-alang kita cuba nak menyimpannya, so why not kita gunakan expenses yang mudah diubah suai ni untuk kita orang kata adjust ataupun adapt dengan perbelanjaan kita. Dalam masyarakat kita ada satu ayat kita sebut makan jangan berkira. So itu ada betulnya sebab saya buat sendiri, bila kita makan dengan orang lain lah, makan kawan-kawan dan sebagainya, time tu boleh kita tak kira sangat. Tapi kalau kita makan seorang yang setiap hari ni, sebaiknya kita kira lah makan. Sebab makan ni kalau kita tak kira hari-hari, memang kita makan takut menggunung. Dan hujung bulan yang tengok, mana pergi duit aku. So untuk perbelanjaan ni, try to adjust with your monthly commitment yang masing-masing. Dan macam saya cakap tadi, makan letak hujung sekali so that kita mudah untuk kita buat adjustment. So satu tips yang saya boleh kongsi bagaimana untuk kita keep track kita punya perbelanjaan adalah dengan menulis. Saya dari umur 18 tahun sampai sekarang, saya tulis hari-hari saya belanja apa. So dengan menulis setiap hari kita belanja apa, kita tahu duit kita pergi ke mana. Dan kalau ada satu hari tu kita macam overspend, kita akan cepat-cepat insaf. Macam bila esok kita nak spend, semalam aku rasa macam belanja banyak. So kalau kita letak dalam kepala je, kita rasa macam semalam rasanya macam belanja banyak. Hari ni pun kau belanja banyak lagi, esok pun kau belanja banyak lagi. So kita tak nak rasa je, kita nak tulis. Dan sebaiknya tulis dengan tangan, dengan pad, dengan pen, dengan kertas lah, so that otak kita terus berhubung dengan apa yang kita tulis. Itu cara yang lebih cepat untuk kita belajar. So once kita tulis, pertama kita boleh keep track, kita boleh tengok expenses kita punya pattern. So data yang ada dengan penulisan ni boleh tengok pola perbelanjaan kita. Kita ni, kita nak tulis tu buruk ke tak buruk ke, kita sendiri yang nak tengok. Kita tak payah hantar ke jabatan audit pun untuk audit perbelanjaan kita ni. Kita sendiri je nak nilai diri kita. So tulis tu untuk kita tengok pattern perbelanjaan kita macam mana supaya kita boleh improve diri kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun. So itu untuk perbelanjaan. So macam biasa, ada apa-apa soalan boleh tanya. Rasa macam ada satu soalan ni. Saya enjoy baca buku awak yang Talent with Bright Future, teruskan menulis. Ini bukan soalan, ini pujian. Terima kasih. Okay, terima kasih Zuhilmi 07. Saya ni pemalu sikit kalau puji. Tapi terima kasih. So, alamak. Kalau korang ada soalan silalah tanya. Nanti kan kalau saya cakap seorang-seorang kan rasa macam terror sangat tak. Ke Anis tanya soalan? Saya nak tanya. Ya, sila. Saya angkat tangan tak apa. Okay, kita berdua. Apa orang kata yang ini yang apa optimum lah, perbelanjaan yang paling optimum kan? Yes. 60 dan 10. Tapi sekiranya seseorang dia macam nak alter sendiri perbelanjaan ni mengikut kesesuaian kehidupan dia, itu adalah terpulang kepada diri dia sendiri. Yes, betul. Okay, betul. Okay, sebab macam ni. Tentang ilmu, tentang perkongsian, tentang knowledge yang ada di dunia ni, semuanya adalah untuk membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Saya cakap tentang
simpan 30%, belanja 60%, 10% lagi buat lain-lain. Saya sendiri simpan 60%. Saya belanja 40%. So 10% saya punya zakat tu saya masukkan dalam saving sajalah. Tapi ada orang dia tak boleh buat macam ni. Dia boleh simpan maybe 5% je. Sebab apa? Mungkin mak ayah dia dah tak kerja, adik-beradik dia bergantung kepada dia untuk sekolah dan sebagainya. So dia boleh ambil perkongsian kita, dia boleh ambil ilmu ni, tapi boleh grab mana yang bermanfaat untuk hidup dia saja. Sebab kita kena be fair, kalau adik awak perlu pergi sekolah, tapi awak pula kata, saya tengok dekat IG dia kata kena simpan 30%. Tak apa, adik-adik tak makan tak apa. Tak boleh lah juga. So that's why semua perkongsian yang kita buat ni, even saya buat 30 hari bersama Financial Glory setiap hari dekat IG saya. So ada IGTV kat situ. Semua perkongsian ni adalah untuk memanfaatkan kehidupan kita saja. Semua ilmu di dunia ni ada manfaat dia. Tapi tak semua ilmu bermanfaat dalam hidup kita. Contohnya ilmu bercakap bahasa Ukraine. Mungkin saya tak ada bermanfaat dia kalau saya pandai bercakap bahasa Ukraine hari ni dekat IG Live ni kan. Sebab kita pun semua budak-budak Malaysia je yang tengok kan. So ilmu tu sendiri ada manfaat dia, tapi adakah dia memanfaatkan kehidupan kita? So itu adalah kita sendiri untuk menilai dan mengamalkan ilmu yang dah dikongsikan ni. Kalau tak ada duit macam nak buat simpanan? Okay. So sebab itu saya cakap tentang savings, simpan RM1 je saya dulu. Untuk students yang memang betul-betul bergantung sepenuhnya kepada kehidupan, kehidupan lah. Bergantung sepenuhnya kepada pendapatan dia. Sebab tu saya cakap, try lah belajar untuk simpan RM1 saja. Saya takkan suruh korang simpan 10, 100, besar-besar tak payah. Simpan RM1 je dulu supaya kita ada priority dalam hidup kita. Untuk yang merokok, korang dah tahu dah RM1 korang kat mana sebenarnya. Dan untuk yang macam minum bubble tea every few days pun korang dah tahu sebenarnya RM1 korang dekat mana. So sebab itu carilah RM1 dekat mana. Dan untuk students yang betul-betul contohnya dia buat penyamaran pendidikan dan duit tu memang ngam-ngam untuk dia habis belanja pendidikan dia, don't worry. Sebab tu saya cakap tadi, ini adalah masanya untuk kita gather information. Kita belajar, gain knowledge dan baca. So start je dengan RM1 tadi dan kalau itu saja simpan awak pun tak apa. Sebab bila awak dah ada satu habit yang bagus, a good habit ni tadi, dah ada disiplin, by the time awak dah start kerja nanti awak akan boleh berlari dengan pendapatan yang awak dapat masa kerja. Tapi kalau awak tak mulakan habit tu dari sekarang, takut by the time awak dah dapat kerja, time tu tiba-tiba kau rasa dunia ni aku punya sebab aku dah dapat duit yang sangat banyak. Time kau kerja nanti percayalah cakap saya, time tu tiba-tiba kau rasa masa student tu dulu rasa lagi kaya. Tak tahu kenapa. Masa kita kerja, kita rasa tak sekaya masa kita student. Mungkin sebab kita mula ada komitmen yang banyak kot. Itu saya rasa lah. Tak ada orang buat kajian lagi tentang persoalan ni. Anis ada ni soalan lagi nak tanya? Setakat ni tak ada dulu. Cuma kalau di peringkat saya sendiri, macam yang Tuan Azrai kata bahagian 10% tadi tu kan yang itu kalau di peringkat saya sendiri saya termakan dia sebagai penyucian harta. Jadi saya letak itu, saya letak donation, even untuk bagi dekat mak ayah atau keluarga pun saya akan letak dalam 10%. Yes, betul. Saya sendirilah. Betul, bagus. Sebab ini satu lagi soalan yang saya baru ni dapat dari satu surat khabar lah. Sebab dia tanya, kita dekat Malaysia kurang sikit buku-buku tentang kewangan, pengurusan kewangan yang melibat, yang localized. Maksudnya, kita ada banyak buku pengurusan kewangan tapi kebanyakannya US based. So bila kita cakap tentang penyucian harta tadi, kenapa saya cakap donation 5%? Sebab 5% donation ni dia boleh, semua orang boleh apply. Muslim ke, non-Muslim ke, Malaysians ke, non-Malaysians ke, dia boleh apply 5% ni. Tapi untuk Muslim, dalam 5% ni kita ada allocation zakat tadi. So kita, ialah macam saya cakap kan, knowledge tu kita boleh ambil dan cara kita nak aplikasikan tu boleh bergantung kepada hidup kita masing-masing. Setuju, RM1 sekarang, nanti masa kerja 100 bulan untuk SB senang je. Betul, Zahilmi, betul, thank you. Kalau tak ada duit macam mana, okay. So ada beberapa soalan juga saya dapat dari WhatsApp ni. Pertama, macam mana nak gain income untuk yang berumur 20-an? Okay, ini soalan yang bagus. Untuk student, okay. Kan tadi ada yang tanyalah kalau student dia tak ada pendapatan. Okay, saya rasalah secara jujurnya, kecuali korang punya course memang hardcore extreme, korang kena study 24 jam, 7 hari seminggu. So kalau korang punya course 24 jam, 7 hari seminggu kena study, dan study lah. Jangan buat apa-apa lain, study je. Tapi kebanyakan course dan juga ialah student universiti,
Usually dalam seminggu dia akan ada satu hari yang free. Contohnya Sabtu ataupun Ahad lah. So apa yang saya buat dulu, salah satu hari ni saya akan pergi kerja part time. Kerja part time ni ada dua kelebihan dia. Pertama, of course kita akan dapat duit. Tapi kedua ni, sekarang baru saya nampak dia punya advantage, iaitu kerja part time ni membantu kita untuk asas skill kita. Skill dari segi percakapan. Bayangkan kalau 20 tahun lepas saya tak belajar untuk bercakap dengan stranger di kedai makan, macam mana saya nak cakap dekat IG live hari ni dengan stranger ni? First time cakap dengan Anis ni. So tanpa skill 20 tahun lepas tu mungkin saya tak akan berani untuk bercakap. Dan kedua, kita akan belajar tentang customer relation punya skill. So dengan dekat kedai makan ni, mungkin orang tu order mi goreng. Tiba-tiba bila kita bawa mi goreng ni, dia kata dia order nasi goreng. So kita sebagai apa orang kata waiter, sebab dulu saya kerja waiter. So waiter kita akan kata macam customer is always right. Tapi bos kau pun right juga sebab dia yang bayar gaji. So takkan kita nak cakap kat bos dia sebenarnya order mi goreng tapi tiba-tiba dia minta nasi goreng. Tapi kalau kita cakap kat customer benda tu pula, dia tak nak bayar. So ini yang akan kita belajar bagaimana kita nak handle situation, handle orang kata stress situation lah kalau dekat kedai makan ni. Dan pada datang kita pergi bekerja, masuk ke apa sektor corporate ke, masuk office dan sebagainya. Masalah-masalah tu lebih besar. So kita kena start small tadi. Sebab itu sebaiknya setiap minggu cubalah cari satu hari untuk korang kerja part time ataupun time cuti SEM tu. Time cuti semester pergilah keluar bekerja so that pengalaman pekerjaan dan juga pengalaman kewangan ni dapat membantu kita. Dan di situ juga korang akan belajar tentang nilai wang. Saya ingat lagi 10 tahun lepas saya kerja sejam RM4. 1 jam RM4 untuk saya ni lah kerja dekat kedai makan. Lepas tu bila start bekerja dibayar sehari, ada lah sehari RM40 lah. Sejam RM40 pun ada. Dan alhamdulillah sekarang kalau bagi talk kadang-kadang sampai sejam RM400. So kita nampak progress tu dari sejam RM4 ke sejam 40 ke sejam 400. So bila kita nampak progress dalam diri kita, kita akan dapat lebih menghargai nilai wang dalam hidup kita. Dan kita akan value our time jugalah, kita akan menghargai masa kita dalam hidup. Banyak ni soalan tiba-tiba. Mula lepas kita rasa macam dah terlambat je sebab dah final SEM nak habis pun SEM ni. Next SEM dah intern. Jangan risau. Jangan cakap dah terlambat untuk membuat sesuatu. Sebab ingatlah satu pepatah yang dicipta oleh saya sendiri sebenarnya. It's never too late to start a good thing. Tidak akan pernah sesekali pun terlewat untuk kita memulakan sesuatu yang baik dalam hidup ni. Selagi mana Tuhan memberi kita peluang untuk kita hidup di muka bumi ni, selagi mana Tuhan memberi kita nyawa, selagi itulah kita masih ada masa untuk kita buat sesuatu yang baik. Dan mengubah disiplin untuk mengubah tabiat kita, mengubah habit kita untuk membuat satu good habit adalah suatu perkara yang baik dalam hidup. So, it is never too late to start a good thing in life. Orang putih kata better late than never. Orang Melayu kata biar lambat asal selamat. So, walaupun awak rasa terlambat hari ni, tapi kalau awak tak mula hari ni, lepas 5 tahun lagi, bawa rasa macam dah terlambat lah. Hari ni kau rasa lambat, 5 tahun lagi pun kau rasa lambat, habis tu bila cepatnya. So that's why startlah hari ni. Jangan risau tentang lambat atau cepat. Okay? Dan ada soalan tentang dah ada income, macam mana nak sustain. So macam mana nak sustain jadi yang saya kongsi tadi lah, bagaimana kita mengasingkan ataupun kita allocate kita punya perbelanjaan. So that's why kita kena buat perancangan awal-awal. Kita kena allocate siap-siap dan kita kena istiqomah dalam ikutlah kita punya plan ni. Kita dah rancang, kita kena ikutlah. Kalau kita tak ikut, sampai bila kita nak ni kan. So macam mana nak urus kewangan, yang basic tadi saya cakap juga tentang 30% untuk saving, 60% untuk perbelanjaan. So untuk perbelanjaan tu sentiasa dahulukan mana yang dahulu. Dalam buku saya ada kongsi satu term juga yang saya panggil sebagai delay gratification. Delay gratification dalam bahasa Melayu dia, kita lengahkan kemahuan. Kalau kita ada sesuatu yang kita nak tapi benda tu tak perlu, kita sebaiknya lengahkan. Dan nak lengahkan berapa lama? Kita lengahkan 3 hari. Delay gratification for 3 days. Saya ambil contoh paling senang lah. Saya dulu masa student, saya selalu teringin nak makan chicken chop. Bukan chicken chop je lah, yang student benda tu rasa mewah lah kan. So kalau dah teringin, saya akan dahulukan saya akan lengahkan selama 3 hari. Sebab kita kena sedar juga kadang-kadang kita ni bukan teringin. Kita di-psycho oleh marketing. Contohnya kau tengok kat TV ada iklan McD ke iklan KFC. Kau tengok kejap, teringin lah makan KFC. Tu bukan kau teringin, tu kau sedang dimanipulasi oleh marketing sebenarnya. So sebab itu kalau nampak McD punya iklan, tunggu 3 hari.
takut malam ni tidur, esok pagi bangun dah tak teringat dah tentang McD tadi. So kalau itu maksudnya badan kita belum craving lagi. Tapi kalau lepas 3 hari kau dah gigil macam tak boleh lah siang malam, pagi petang kau terbayang je kencang tu, pergilah makan, tak ada benda lah. So sekurang-kurangnya bila kita delay our gratification, kita belajar untuk tidak mengikut nafsu sangat. So kita belajar untuk ni lah bersabar semua tadi. Saya kena buka lagi soalan sebab soalan yang dah diberi dah habis. So ada Al-Zahidah, belum terlambat dik. Oh lama. Abang sini betul, Abang Zul ni. Tapi ya, thank you Abang Zul, Zul Helmi, apa yang abang dah kongsi tu. Terima kasih banyak. Oh and then, dia cakap apa, lambat baca buku Azra'i je. Kenapa satu lagi saya cakap tentang tidak pernah terlewat, sebab macam ni. Untuk buku ni, cerita dia tentang 100,000 menjelang umur 25 tahun. Ramai ibu bapa yang tanya, dia dah lebih umur 25. So dia rasa dia dah tak perlu dah baca buku ni. Saya kata tidak, dia kena baca hari ni sebab kalau dia rasa terlambat untuk diri dia, dia tak pernah terlambat untuk anak dia. So that's why they have to start it now. Sebab mak ayah saya start masa dia orang muda dulu. Masa dia orang muda, dia orang rasa dia dah terlambat untuk start untuk diri dia orang. Sebab tu dia orang mulakan dengan diri kami, adik-beradik ni. Dia mulakan dengan anak-anak supaya tak terlewat untuk dia mulakan savings habit kepada anak-anak dia tadi. So Alhamdulillah after like 20-25 years kami grow together lah. Parents saya pun dapat savings diorang dan saya pun dapat buat savings saya sendiri juga. So that's why never too late to start a good thing. So that boleh, kalau tak boleh nak menyimpan untuk diri sendiri, bolehlah menyimpan untuk anak-anak. Bolehlah menyampaikan ilmu simpanan tadi kepada anak-anak kita gitu. Sama Burger King, Kenny Rogers, habis fikir habis pasal saving tu tak jadi makan. Betul. Biar dia fikir pasal saving tu. McD ni dia takkan lari. Dia ada je dekat situ. Kecuali lah kalau macam ada satu benda je yang lari dalam hidup ni. Lori aiskrim. Motor aiskrim. Motor aiskrim tu dia lari. Tapi sebenarnya boleh je kau pergi kedai nak beli kan. So itulah dia. Boleh kita dahulu lengahkan kita punya duit tadi. So ada soalan, kalau tak ada soalan teaser sikit lah. Teaser sikit. Mungkin tak sempat kita nak bincang panjang. Kita dah cakap tentang savings. Kita dah cakap tentang spending. So, apa yang terakhir adalah investment. Ingat, pastikan kita savings dulu, kemudian kita spend, barulah kita boleh cakap tentang investment. Kenapa? Kita ambil analogi seorang bayi. Seorang bayi yang membesar, perkara pertama dia akan belajar adalah belajar berdiri, kemudian dia akan belajar berjalan, baru dia akan belajar berlari. So, berdiri adalah savings, berjalan adalah spending, dan berlari adalah investment. Tak ada lagi dalam sejarah manusia seorang bayi dilahirkan dan tiba-tiba dia berlari. Usain Bolt yang paling laju kat dunia ni pun, masa bayi dia tetap berdiri, berjalan dan juga berlari. So that's why we have to start with the formula lah. Kena start dengan dia punya disiplin tadi. So bila kita dah belajar untuk savings, kita dah belajar untuk spend, barulah kita cakap tentang where do we invest. Kita nak invest pakai duit apa? Kita invest pakai duit yang kita dah simpan tadi, savings. Kenapa kita pakai duit savings? Sebab bila kita menyimpan, duit tu tak akan berkembang. Duit tu akan macam tu je. So kita tak nak duit tu hilang nilai dia over time. So we have to take the money and we have to put into investment platform supaya dia boleh grow. Dia boleh grow over the time. Dia boleh orang kata beranak lah duit tu kan, boleh berkembang. So untuk investment, dekat mana kita nak invest? Okay, so on financial punya perspektif, kita kena invest dekat satu tempat yang memberi pulangan. Pulangan ni dividen lah kalau dalam bahasa financial ya. Dividen ataupun interest, memberi pulangan yang melebihi inflation rate ataupun inflation cost kita lah setiap tahun. Inflation cost kita dalam 3.5 ke 4% macam tu setiap tahun. So kita kena cari tempat untuk kita invest sekurang-kurangnya 4% ke atas. So untuk yang Bumi Putra Muslim, yang paling simple, paling senang saya cadangkan adalah untuk invest dekat ASB dahulu. Start dekat ASB sebab ASB dia akan bagi konsisten punya dividen every year. Boleh juga simpan dekat tabung haji. Tapi 2 tahun ni mungkinlah dia punya pulangan hibah tu tak memberangsangkan sangat. Tapi tabung haji kita perlu juga simpan supaya dia punya tujuan adalah tabung haji. Tabung untuk kita pergi haji. So kita kena letak duit dalam tu juga supaya kita dapat mencapai rukun Islam kita yang kelima. So kena juga buat usaha ke arah tu. Dan untuk kita invest, pergi ke ASB tadi. Adakah dua ni je? Tak. Investment to itself memang sangat banyak. Kita ada ASB, tabung haji sebagai low risk punya investment.
kita ada emas sebagai medium risk. Dan risiko-risiko ni, risk appetite dalam investment ni bergantung kepada diri masing-masing. So apa dia risk appetite ni, saya akan kongsi dalam next session nanti. So kita akan ada medium risk investment, iaitu risiko, pelaburan risiko yang sederhana, pulangan sederhana, risiko dia pun sederhana, dan ada risk yang lebih tinggi lah, contohnya macam property. High risk, maybe high return. So untuk property dia akan jadi satu sesi lain. So kalau tim Selangor ada masa, maybe kita boleh buat for next session untuk investment dan juga property. Tapi next saya rasa kita mungkin boleh cakap tentang investment dan apa platform-platform pelaburan yang kita boleh buat, terutamanya untuk students. Students boleh juga start melabur, tapi tak semua students boleh melabur tapi tak dekat semua tempat. Dan untuk yang mula bekerja, boleh juga melabur tapi jangan ke semua tempat dahulu. So saya ada juga beberapa, yelah hari ni banyak sangat aku bagi tip, banyak formula. Sekarang tak tulis kan, pening pula, tak hafal semua kan. So tak apa, simpan je apa yang sudah share dulu hari ni. Tapi for basic tadi lah, saya cakap untuk investment tu, dah dapat duit savings kita letak dekat tempat investment yang memberi pulangan lebih daripada inflation rate. Okay. So Anis, saya rasa saya dah habis saya punya point. Nak invest tapi takut. Bagus. Orang yang nak invest tapi takut ni bagus. Sebabnya next time kita punya sesi, kita akan discuss macam mana kita nak invest tapi tak rasa takut sangat. Saya pun dulu takut. So ada cara je untuk mengatasi ketakutan kita dalam pelaburan ni tadi. Okay Anis, silakan. Baik, jadi untuk sesiapa yang join sepanjang-panjang kita punya sesi perbincangan pada hari ini kita dah selesai pun berbincang tentang ataupun mendapat penerangan daripada Tuan Azrahi sendiri bagaimana cara yang orang kata optimum, tetapi masih lagi orang kata bergantung kepada diri kita sendiri macam mana nak uruskan kewangan, tentang menyimpan, tabiat menyimpan dan tabiat berbelanja. Jadi untuk sesi seterusnya kita akan war-warkan dekat tim Selangor punya media sosial, dan jangan lupa lah untuk like, follow dan subscribe kita dekat Twitter, Facebook, YouTube dan Instagram. Untuk kita akan bincangkan dengan lebih lanjut dengan Tuan Azrahi selepas ini tentang tajuk investment, dan kemudiannya mungkin akan tajuk property pula kan. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi seterusnya. Dan bye. So ada orang yang tanya dah bila next session. So follow Azrahi Muhammad dan juga follow tim Selangor untuk kita tahu bila next session. Okay. Okay, thank you everyone for joining us today. So insyaAllah kita akan jumpa lagi. Ada apa-apa soalan boleh DM kami jugalah. Boleh DM Azrahi Muhammad dan juga boleh DM tim Selangor Official. Betul. Okay, thank you Anis. Thank you Anis. Bye. Thank you Tuan Azrahi. Bye-bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua.